Semasa saya sekitar belasan tahun, saya sering kali menghadiri kelas Al-Quran yang diadakan di masjid. Kelas tersebut bermula selepas solat maghrib dan habis sekitar 1 jam selepas solat isyak. Saya menghadiri kelas tersebut dengan adik-beradik saya yang lain. Kami 6 beradik perempuan selalu ditemani oleh arwah bapa pergi dan balik dari masjid. Namun pada hari kejadian, arwah bapa ada hal yang perlu dilakukan. Jadi, dia tidak dapat menemani kami. Disebabkan tidak ada apa-apa yang pernah berlaku semasa ditemani beliau, kami tidak kisah. Lagipun, kami berenam. Bak kata orang putih, safety in numbers. Waktu tu, jalan tar masih belum ada lagi. Malah, elektrik pun belum masuk ke kawasan kampung kami. Jadi, saya dan adik-beradik terpaksa berjalan kaki sejauh 1 kilometer merentasi ladang getah untuk ke masjid. Malam kejadian, kami pulang agak lewat dari yang biasa kerana Kak Long sakit perut. Jadi kami terpaksa menunggu dia melunaskan hajat di tandas masjid. Sewaktu pulang, kami tidak berkata apa-apa, melainkan cuba membaca surah-surah yang kami sedang cuba hafal. Perjalanan kami merentasi ladang getah untuk pulang ke rumah hanya ditemani obor daun kelapa kering dan bulan purnama. Keadaan jalan memang gelap. Tiba-tiba, sedang kami berjalan, kami terdengar bunyi seakan-akan orang mengetuk kayu. Kami semua kaku, masing-masing memandang sesama sendiri. "Borhan, kamu ke tu?" soal Kak Long dengan nada kuat. Borhan ni saudara lelaki kami. Dia duduk dekat dengan rumah kami. Perangai dia agak nakal dan dia bersama kawan-kawan dia selalu menyakat kami adik-beradik. "Borhan, tak lawak lah. Keluarlah," jerit Kak Ngah pula. Namun, tiada jawapan. Bunyi tersebut semakin jauh, seolah-olah pergi meninggalkan kami. Kami menarik nafas lega. Saya melihat Kak Long yang berada di hadapan berpusing menghadap kami, lalu keras. Matanya terbeliak dan dia tiba-tiba pengsan. "Kak Long!" jerit kami adik-beradik. Adik-beradik yang lain segera mengelilingi Kak Long untuk memeriksa keadaan Kak Long. Saya pula segera menyambar obor yang dipegang Kak Long yang telah jatuh ke tanah. Mujur api tidak terpadam. Sewaktu adik-beradik saya yang lain cuba mengejutkan Kak Long, saya terdengar lagi bunyi ketukan kayu. Jantung saya berdebar-debar. Saya secara perlahan-lahan menoleh ke belakang dan apa yang saya lihat merupakan antara benda yang paling ngeri pernah saya alami. Di hadapan saya, sekujur tubuh berbalut kain kafan sedang melompat-lompat dari pokok ke pokok ke arah kami. Tanpa membazir masa, saya terus menjerit, "Lari! Pocong!" Saya segera mengangkat adik saya yang bongsu dan mula membuka langkah. Adik-beradik yang lain segera menoleh ke belakang dan mereka turut pucat. Kak Ngah dan adik-beradik yang lain segera mengangkat Kak Long yang masih tak sadarkan diri. Kami semua berlari ke arah rumah kami. Mujurlah jarak kami dengan rumah sudah dekat. Hanya beberapa minit berlari, saya sudah nampak pekarangan rumah. Saya lihat arwah bapa sudah pun menunggu kami di laman rumah. Saya lihat wajahnya yang lega melihat kami, segera bertukar serius. "Naik rumah, kunci pintu dan tunggu bawah meja," arah arwah bapa. Jangan buka pintu selagi bapa tak bagi salam." Saya cuma mengangguk dan kami adik-beradik segera naik ke rumah dan ikut apa yang arwah bapa perintah. Kami semua duduk di bawah meja sambil berpelukan dalam ketakutan. Arwah ibu sibuk memujuk adik bongsu yang sedang menangis sambil cuba mengejutkan Kak Long yang masih pingsan. Tiba-tiba saya terdengar bunyi pintu rumah kami diketuk. Saya sangkakan itu arwah bapa. Namun, sebaik saja saya hendak keluar dari bawah meja untuk membuka pintu, arwah ibu menghalang saya. Dia menggelengkan kepalanya, seolah-olah memberitahu saya itu bukan arwah bapa. Saya batalkan niat dan kembali memujuk adik bongsu di bawah meja. Ketukan di pintu tidak berhenti, malah semakin kuat. Tiba-tiba, pintu tingkap kami pula diketuk. Kemudian dinding, punggung dan pelbagai lagi. Kami anak beranak semakin rapat berpelukan di bawah meja. Rumah kami seolah-olah sedang dikelilingi dan diketuk oleh orang-orang kampung.
segera menoleh ke arah pintu rumah apabila terdengar bunyi ketukan dan salam dari suara arwah bapa. Arwah ibu segera keluar dari bawah meja dan membuka pintu. Kami lihat arwah bapa secara perlahan memasuki rumah. Dia kelihatan kepenatan, seolah-olah baru sahaja pulang dari berkebun. Alhamdulillah kamu semua selamat, ucap arwah bapa sambil memandang kami kelegaan. Kami semua, termasuk Kak Long yang akhirnya terjaga semasa rumah kami diketuk, segera berlari memeluk arwah bapa. Keesokan harinya, saya bertanya arwah akan kejadian malam semalam. Rupanya, arwah bapa, walaupun bukan seorang ustaz atau bomoh, dia seringkali dipanggil untuk membantu apabila orang kampung diganggu makhluk halus atau sihir. Ilmu agama dia bukanlah hebat sangat, namun kata bapa, cukuplah untuk tolong-tolong orang sikit. Itulah sebabnya dia tidak dapat menemani kami pada malam kejadian. Ada orang kampung minta bantuan arwah bapa kerana dia dikacau sesuatu. Namun setelah dibantu arwah bapa, benda yang mengacau mangsa tersebut marah kerana dihalau. Jadi, dia menyerang keluarga kami. Tapi pesan arwah bapa, insya-Allah dia dah selesaikan masalah tersebut dan kami sekeluarga tidak akan diganggu lagi.